A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berusaha, Tuan Zulkifli bin Rashid, Pegawai Daerah Sabang Perai Utara, yang berusaha Puan Noliana binti Ismail, Ketua Penolong Pegawai Daerah Bahagian Pembangunan, Cik Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Ridwan, Penolong Pegawai Daerah Bahagian Pembangunan Puan Adibah binti Abdul Aziz, Penolong Pegawai Daerah Bahagian Pengurusan Daerah Puan Zaitun binti Ahmad, Penolong Pegawai Takbir Kanan, Unit Pentadbiran Keuangan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini dalam petang-petang yang santai ini, dua perkara yang paling sesuai kan. Yang pertama TV, yang kedua bantal. Kan? Tapi kita memilih untuk berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Kan? Petang ni saya pun tak sangka sempat sampai on time sebab saya cukup takut kalau saya lambat. Ya. Dan alhamdulillah parking on time sampai tadi dan disambut oleh resepsionis yang bersedia dengan kamera masing-masing. Tagak yang sini ready dah keluar. Terkejut saya. Lagi dahsyat pada paparazzi kan. Ya, tapi alhamdulillah kan hari ni sambutan hangat lah orang kata kan dekat Jabat Daerah Sabang Perai Utara ini. Dan hari ini kita membicarakan soal barakah dalam kerjaya kan, barakah dalam kerjaya. Barakah tu apa? Sedang kerja saya sebab telah dihuraikan oleh pengurusi acara. Apakah maksud ni? Jadi payment kena bagi dua lah kan, sebab dia dah bagilah definisinya kan. Tapi barakah ni paling simple sekali lah yang kalau kita nak faham barakah ni paling senang. Apa yang Allah bagi kat kita, dia walaupun sikit tapi berkembang. Dia sikit je tapi Allah Ta'ala tak bagi banyak. Mungkin sikit tapi cukup. Sikit tapi berkembang. Contoh, seorang mak dia cakap dengan anak dia, minta maaf nak, mak tak dapat bagi duit belanja banyak. Mak boleh bagi RM1 je. Tak apa mak, anak tu jawab. Tak apa mak, hari ni saya puasa. Allahuakbar. Anak tu puasa sunat Isnin Khamis. Hari ni saya puasa. Duit ni saya simpan dalam tabung. Terima kasih mak ya, dia kata. Allah, sejuknya hati mak ni. Kan? Sejuk hati tau. Orang perempuan tak bebas, sejuk perut, sejuk perut. Kalau sejuk perut tu kembung tu. Sejuk hati. Dia fikir dia seorang je ada perut. Orang lelaki pun ada perut juga. Tapi sejuk hati. Lepas tu, petang tu pula anak dia balik. Mak, alhamdulillah mak, result Alung dah keluar. Result PSA Alung dapat nombor 1 dalam kelas. Sikit. Kita bagi tadi RM1 kita bagi. Nampak? Tapi rezeki yang kita ada walaupun sikit tapi berkembang dengan macam-macam kebaikan. Dan jangan kita ingat berkat ni mesti duit banyak. Berkat mesti kaya. Tak. Minta maaf cakap, jangan kecewa dengan apa saya nak sebut. Tuan-tuan kerja dekat Pejabat Daerah dan Tanah Sabang Perai Utara, tuan-tuan takkan kaya. Minta maaf. Minta maaf lah, ni cerita sedih kena beritahu. Kita takkan kaya. Dari segi material kita takkan kaya. Tapi begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita buat sebagai kaki tangan kerajaan. Duduk pula di Pejabat Daerah dan Tanah. Orang yang datang semua ada urusan nak minta tolong dengan kita. Yang datang tu boleh tak nak tahu? Boleh tak nak tahu? Macam mana nak cara nak buat macam ni? Macam mana nak buat itu? Kan? Sebenarnya itu yang disebut oleh Nabi tu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Cuba tanya, adakah kita ni tak ubah ibarat ada tak menambah, tak ada tak mengurang, kata Tuan Ismilan. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Makna kita ada tak ada sama je. Kan? Dan datang pejabat lambat, lepas tu keluar pula, jajak minum.
Kan? Tu belum cerita lagi Pejabat Daerah dan Tanah seringkali dituduh dengan orang surutkan fail. Kan? Benda berlaku ke banyak tempat kecuali Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Utara. Oh, kena cover saya siap. Kena cover saya siap. Kalau tidak tak panggil lagi. Contoh kan. Jadi makna kata benda-benda tu orang tomahan-tomahan pada kerajaan. Apa yang akan sebut pejabat? Apa kaitan kerajaan malas dan kerajaan lambat. Sedangkan kita pun dah ada SOP kita. Dia orang gemar, satu yang kena, pukul semua. Itu memang kegemaran rakyat Malaysia. Satu orang buat hal, pukul rata. Memang semua pegawai dia macam tu. Gitu. Itu sebabnya kita kena jaga. Jangan fikir, aku selama ni aku ponteng ke, aku buat kerja aku sendiri, aku tak nak nyusahkan orang. Jangan cakap macam tu. Kalau ada seorang staf JPJ contohnya, ditangkap rasuah. Orang Malaysia kan tu, semua staf JPJ macam tu. Dan benda ni memang biasa berlaku dekat dalam jawatan-jawatan kerajaan. Itu sebab saya pernah bagi talk tajuk dia, bicara integriti noktah bertindih apabila kain tolondeh, tajuk dia. Apabila kain tolondeh, apa alat tajuk macam tu kan? Maksud dia, saya kata contohnya kalau kita ada ruam dekat kaki kita, ruam dekat kaki kita ni dekat buku lali, nampak lah merah, so kita kena selesaikan cepat. Kita dah nampak dah masalah tu ada, selesaikan cepat. Bubuh ubat, bubuh krim, apa yang patut, minyak, letak supaya dia akan berkurang dan selesai masalah tu. Tapi bila kita biar, dia akan kembang dan bila nampak sampai kepada pengetahuan orang ketiga, orang lain nampak terserlah tanda merah tu tadi, dia kata dia pakar, dia orang ketiga, dia orang luar, dia kata apa? Saya takut benda ni dah merebak ke bahagian lain, maka dilondehkan kain tu, langsung jumpa benda-benda lain yang tak sepatutnya jumpa. Kita dah nampak ada staf seorang memang buat hal, dia selalu macam ni. Kita tak berhentikan dia sebab kesian. Tak berhenti dia sebab apa? Dia ada anak bini nak bagi makan. Kita selalu macam tu orang Melayu. Terutama DO. Yalah, nantilah. Betul tak? Sebab kesian. Pegawai dia akan pertimbangan kesian dia memang betul. Saya nak beritahu, kalau kita nak popular, kita susah kerja. Minta maaf cakap. Tapi orang kalau buat hal, baru sekali, dua kali, berhentikan. Itu saja. Saya selalu cakap macam tu. Sebab ramai lagi orang nak kerja. Saya dulu waktu jadi pengarah, berapa orang saya berhentikan. Sebab kalau nak senang kerja, berhentikan. Orang yang ada masalah salah laku, tata tertib, yang tak bawa keuntungan pada nama baik organisasi, berhentikan. Kan? Sebab kita boleh baik dalam banyak perkara, tapi dalam bab tata cara kelakuan ni tak boleh biarkan. Nak pula melibatkan keuangan, melibatkan disiplin. Ada seorang staff saya dulu, dia boleh tak datang kerja sebulan, 2 bulan, mula dia ambil cuti separuh gaji. Lepas tu kata tak apalah, tolak gaji je lah lepas ni, dia kata. Dia tak dapat datang, dia kata. Jadi bila dia dah cakap dengan pengarah dia, saya tolak gaji pun tak apa. Seolah-olah kau tak perlukan gaji, makna kata kau tak payah kerja pun tak apa. Jadi saya berhentikan dia. Mula keluar kejam lah apa. Memang kejam. Orang nak cakap kejam cakap, tapi memudahkan perjalanan tugas kita pada orang-orang lain. Kau tidak ada jadi virus, aku tak ada hal, bos aku okey, dia tak ada apa pun. Dia akan bawa virus pada staf-staf lain. Oh dia boleh, takkan kita tak boleh. Itu sebenarnya yang kita kena faham. Jadi bila kita sebut dalam bekerja tu sebabnya kita selalu kaitkan dengan integriti. Dan integriti ni dia bukan isu rasuah semata-mata, tapi dia lebih besar pada tu. Segala benda-benda baik itu adalah integriti. The state of being whole and undivided, kata kamus Oxford, maksud integriti ni. Kan? Makna bersikap menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Tak. Begitu juga dia ketelusan, kejujuran, kesempurnaan, keutuhan. 4 ni. Keutuhan, kesempurnaan, ketelusan, kejujuran. Ini adalah integriti. Jadi datang pakai pakaian kemas, integriti. Kita datang on time, integriti. Kita belum pukul 5 lagi, kita dah standby kat depan mesin punch card tu sebab nak punch card pukul 5. Confirm pukul 5. Integriti kita boleh dipersoalkan. Untuk berada 5.00 hole in one, dia perlu berada di sana sekurang-kurangnya 2 minit sebelum punch card. Dan kalau nak jadi yang pertama, dia kena ada 5 minit sebelum itu. Saya tak pernah tengok orang yang datang 5 minit awal kat mesin punch card bawa file sambil buat kerja. Dia kerja okay, beratur sebab nak punch card on time. Jangan nak bohong. Dan jangan risau, orang yang berada di tempat yang pertama di mesin punch card setiap hari adalah orang yang sama. Dia sama beratur dengan muka sombong dia yang pertama kan, macam tu kan, dia pegang kan. Orang lain tak boleh potong dia kan.
Dan benda ni berlaku di semua tempat kecuali Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perairan Utara. Tu kena faham tu kan, kena faham maksud dia. Jadi sebenarnya bukan susah pun. Tu sebabnya kadang-kadang ada orang cakap pada orang yang tak biasa mengikut peraturan, dia akan cakap susahlah. Kerja ini tak boleh, tu tak boleh. Bos dulu okey, contohlah dia kata compare kan. Bos kita yang dulu okey je. Kenapa bos sekarang kecoh-kecoh? Susahlah, dia susah kerja dengan dia macam ni dia. Kalau orang yang dah biasa melanggar peraturan, maka dia akan anggap bos yang mengikut peraturan itu menyusahkan. Tapi jangan lupa Nabi pernah sebut. Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Bila sebut penjara bagi orang mukmin, maknanya bukan semua benda kita boleh buat. Orang yang duduk dalam penjara, dinding sekat itu, toiletnya dekat situ. Malahan ada satu kompleks penjara lama saya masuk, saya ceramah dulu, jamban pun tak ada. Dia orang kena buang air kat mana tau? 5 orang tu kena buang air dalam baldi. Dan bayangkanlah bilik air tak ada. Saya pergi, saya terkejut. Dia kata, yang pegawai penjara, memang Ustaz, ini kompleks blok lama. Saya sejam sekali saya kena tukar baldi ni. Dan satu botol air mineral yang besar tu. Jadi bila fikir, ya Allah, aku tak nak masuk sini, ya Allah, janganlah. Yang best tu masa lalu tu, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya kenal dia aku, sabarlah kan. Macam tu lah. Mana nak bagi tahu, macam tu lah. Hidup kita dalam penjara, makan. Kita tak boleh minta, bukan semua benda kita boleh makan. Apa ini hidang, makanlah. Kan? Boleh kita cakap kat penjara, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, nak kepak tau. Boleh cakap tu? Tak boleh. Cakaplah macam mana pun. Kan? Dia ada peraturan. Kan? Malahan ada yang penghuni penjara ni orang yang memang berulang kali masuk. Berulang kali masuk, siap sahun lagi. Hai, sarjan lagi, dia kata. Dia siap sahun lagi pegawai tu. Orang ajar betul. Punya dia dah cam baik dengan pegawai tu. Sarjan lagi, tak naik pangkat dia kata kan. Orang ajar betul. Kan? Tak, benda ni diceritakan oleh dia orang lah kan. Dan kalau tengok, makna bukan semua benda kita boleh buat. Macam tu juga kat dunia ni. Macam tu kat kerja kita. Ada pantang larang yang kita kena ikut. Ada gak syarat-syarat yang kita kena ikut. Naik kereta seorang-seorang. Ni integriti nak ukur kan. Integriti seorang-seorang. Bukan semua orang berani langgar lampu merah walaupun pukul 12 malam. Pukul 12 malam zapkan lampu merah tu. Ada orang ke tidak ni? Boleh tak aku teruskan ni? Ada kamera ke tidak? Dalam dia fikir-fikir tu hijau. Hijau jalan kan. Tapi makna dia boleh terfikir tu pun, pada orang yang ni dia memang ikut peraturan. Saya ingat waktu saya pergi ceramah di Melbourne. Bukan Melaka tau, Melbourne. Kena tahu. Saya ceramah di Melbourne, masa tu dapat jemputan daripada satu persatuan yang mana NGO ni Victoria Group, tak salah saya. Di dalam NGO ni kebanyakannya Singaporean. Sangat ramah mesra, sangat baik. Dan masa tu saya datang awal, mak saya dengan isteri saya datang sehari selepas itu. Saya dah sampai awal, saya tengok, ya Allah cantiknya kan, tak pernah sampai kan. Saya sampai, saya pun, dia orang buat sembahyang hajat. Takut-takut sebab Australia punya immigration ni ketat. Saya kena hantar balik, tak tahu Ustaz kan. Habis beg semua kena check. Anjing dia tinggi-tinggi ni. Anjing besar-besar dekat airport tu. Habis dia buka, dia ambil handphone kita, check apa gambar-gambar video apa dalam tu. Semua check. Takut ada bawa unsur-unsur tak baik. Dan untuk makluman semua, rakyat Malaysia sampai hari ni belum boleh masuk Australia lagi. Reason, minta maaf, bukan COVID, reasonnya political. Minta maaf cakap. Sebab kita kan satu kali mengundi dapat 3 kali Perdana Menteri, jadi tak percaya dengan Malaysia macam tu. Nak cerita tak tahulah, yang terbaru tak tahulah semalam je dah buka balik ke tak tahulah, sebab tertangguh program di Australia. Sebab saya sepatutnya tahun depan, tahun yang masa 2019 yang memula COVID, sepatutnya kena datang sekali lagi, kena buat mak saya, dan mak saya sepatutnya mengajar pengurusan jenazah dekat sana. Sebab orang sana bila uruskan jenazah bagi dekat orang Arab kasar. Dia menguruskan jenazah tu macam menyiang ikan kata. Dia terbalik, dia terlangkup macam tu. Bila cakap, jangan kasar sangat. Tak apa, jangan risau, dia tak kasar apa. Kau ajar tak, orang ajar Arab tu. Itu yang mak saya nak ajar dia orang macam mana cara nak ni lah. So apa nak cerita, waktu saya datang tu, saya dah bercakap, lepas tu rupanya ada peristiwa mak saya dengan isteri saya. Bila dah sampai, dia dah sampai dekat hotel, saya ada program. Dia orang nak pergi Fresh Mart dekat depan. Mak kita tengok Fresh Mart ada apa dekat depan tu. Dia orang pergi, tak ada traffic light, tak ada, cuma ada zebra crossing aja. Dia orang berdiri tau, dia berdiri. Ada satu kereta jauh tau, jauh. Jadi dia tunggulah kereta tu lalu. Kemudian kereta tu berhenti. Semua berhenti. Kenapa dia orang berhenti? Sebab tak ada traffic light pun.
Kenapa dia orang berhenti? Mak saya dengan isteri saya bincang, kenapa dia orang? Kenapa dia berhenti? Dan dia orang ni pula makin panjang kereta. Yang best tu dah 2-3 minit, dekat 5 minit, dia orang tak horn pun. Dia orang tak cakap, jalanlah cepat. Tak. Dia orang duduk, relax, buat kerja, buka, tengok handphone, dia tengok tak jalan lagi. Dia tak marah pun. Itu beza. Cuba kita. Tin. Kita menyeberang tu, kena menyambung nyawa. Walaupun di hadapan pejabat seberang Perai Utara, pejabat daerah dan dalam tempat, menyambung nyawa, cecah. Lepas tak? Kena langgar, bawa sepai sirap yang bungkus tadi. Contohlah. Tak, memang betul. Bila dia berhenti tu, dia tak marah pun. Lepas tu, isteri saya kata, mak dia suruh kita melintas lah. Jalan aja lah. Jalan. Sebab confuse, betul ke orang ni? Ke saja dia nak getak kita? Kan kita melintas, dia gelek macam kita. Tak percaya lagi tu. Itulah keadaan dia. Mana nak tunjuk integriti sampai tahap orang melintas kat zebra crossing, dia orang berhenti bagi laluan kalau ada orang. Nah, lepas tu satu kereta, saya ingat Tuan Haji Surani, dia bawa saya pergi dekat pasar apa? Ada tempat ni, alamat apa nama pasar tu, tempat beli barang murah ni. Siapa yang tahu? Alah, beli t-shirt. Oh, tak pernah pergi. Okey, tak ada mana tak ada dengar cerita. Tak, serius. Tak betul. Bukan saya nak berlagak, tak ada, tak. Tapi betul. Ada satu pasar tu, baju-baju t-shirt jersey dia murah. Lepas tu yang pinggan Corel tu pun baru dalam $20 kat sana. $20 kat sana, tukar duit kita baru $60 lebih lah. Mak saya pun beli, mak saya pun beli. Tak, nak bagi tahu masa sampai dekat sana kan. Sepanjang perjalanan tu, dia kata apa? Haji Surani ni, dia bawa kereta, Ustaz tengok Ustaz saya potong queue dari sini, Ustaz tengok. Adakah dia horn ke tak? Kan contoh tiba-tiba kan kita ada 3 lane. Tiba-tiba masuk macam tu, orang mesti horn. Tin, pahal kau. Kan, betul tak? Dia buat zap. Orang tu pun break, dia bagi signal. Faham? Dia tak marah pun. Beza. Tu saya katakan, bukanlah nak kata puji orang luar, tapi sepatutnya kita yang ramainya majoriti orang Melayu beragama Islam, sepatutnya kita lebih hebat dalam bab adab ni. Dia sebenarnya bukan apa, bab adab ni juga membawa kepada barakah dalam kerja. Macam mana pula? Sebab bila kata adab kita sesuatu orang, contohlah kan, macam saya sampai hari ni saya pun paskan dekat puan, siapa puan ni? Ya? Puan Zaitun. Saya kata puan Zaitun, puan, ya, sudilah kiranya menerima air at-taqwa daripada saya. Saya kata, dia pun ambil, dia tak minum air tu. Dia punya sayang ni samsul debat bagi kat aku. Dia kata, dia simpan elok-elok. Jangan masuk frame kalau boleh. Tak, bila orang bagi, dia akan simpan, jaga elok-elok. Macam mak kita kan, ni gelang mak ni, kau jangan gadai apa semua pula mak bagi. Macam mana kalau kau gadai, kau tebuh balik. Kau gadai, kau tebuh balik. Ni mak sayang ni, mak bagi kat kau. So dari segi adab ni kita akan jaga elok-elok benda tu. Nampak tak? Macam tu jugalah dengan kejaya kita. Kejaya kita ni bukan senang bagi. Waktu interview tu, sebelum interview apa kita cakap? Aku kalau boleh nak kerja, tak kisah kan? Tak kisah apa jawatan pun. Aku dapat kerja ni, aku tak payah fikir apa dah. Berapa ramai yang cakap macam tu? Aku dapat kerja ni, tak payah fikir apa dah. Yang penting kerja government. Waktu interview pegawai tanya, kenapa nak kerja kerajaan ni? Terjamin. Apa yang terjamin? Boleh buat loan. Aku pun tak faham apa kaitan terjamin dengan buat loan. Itulah jawapan korang bila aku tanya dulu. Saya pun pernah termuduga juga. Ya, saya bagi contoh. Bagi contoh. Ya, bila kita kerja ni, dapat kerja elok-elok. Adabnya, sebab Imam Al-Ghazali bagi tahu. Ya, kita bila dapat kerja, apa ayat yang pertama? Apa ayat pertama? Ayat pertama, dapat kerja ni, dah dapat kerja. Syukur Alhamdulillah. Tapi syukur tu kata Imam Al-Ghazali ada 4. Baru kata syukur. Syukur tak cukup dengan gosok dada. Syukur dah tu. Nah, kan kau tak nampak aku gosok dada hari tu. Syukur dah tu. Tak. Syukur ada 4 perkara kena ada. Baru komplit syukur. Yang pertama, mestilah disebutkan. Alhamdulillah. Dapat kerja. Jadi pembantu takbir pengkeranian operasi. Grade N19. Saya sebut macam tu. Tak payahlah tu akad tu. Tak, sekadar kita sebut Alhamdulillah dapat kerja. At least sebut.
So, syukur ya Allah. Dalam doa kita, ya Allah, syukur ya Allah kau bagi aku kerja ya Allah. Satu. Yang kedua, dalam hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Allah bagi nikmat ni. Dalam 50 orang, 60 orang try kerja ni, beribu orang hantar permohonan. Oh, ada kabel, tolong dia. Tak. Kalau kabel hebat macam mana pun, kalau Allah tak izin, dia tak dapat. Saya dulu waktu saya jadi pengarah, adalah beberapa orang ahli politik memang hantar surat. Sila pertimbangkan permohonan. Tapi Yang Muhammad Menteri Besar lah masa tu kan, bila dia kata, kalau aku tulis mempertimbangkan tu, kau tengoklah layak kau ambil, tak layak jangan ambil. Dia dah beritahu siap-siap. Bagus lah, sebab dia tu kena tulis macam tu. Sila pertimbangkan sebab nak jaga hati orang yang minta. Tapi kita sebagai orang yang mempertimbang, kita kena pertimbangkan berdasar betul-betul pertimbangan kita. Layak ambil, tak layak jangan ambil. Jangan, kau gila kau tengok ni YB ni, kau bayang ni ketua menteri dah sign ni, takkan kita tak bagi. Jangan macam tu. Kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita bagi pada orang yang tak layak, secara tak langsung kita bersubahat untuk bagi kerja tak sesuai pada orang yang tak sesuai, maka akhirnya kita mengambil hak orang lain. Jadilah berlaku kita tak adil dalam tugas kita. Nampak simple aja. So dalam hati memperakui, siapa bagi nikmat? Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak dapat. Ada orang cakap, aku ni kenapa aku dapat kerja? Kau kena faham tau. Ayat dia. Kenapa aku dapat kerja? Sebab aku kerja kuat. Aku ni tak putus asa. Aku ni layak. Kelulusan aku macam mana? Dia selalu sebut macam tu. Dia selalu sebut macam tu seolah-olah semua berpunca pada dia. Salah. Sebenarnya, aku dapat ni sebab Allah izinkan. Orang lain mungkin Allah belum izinkan. Nampak? Ada orang kerja macam minta kan siapa bahagian HR? Bahagian HR mana? Bahagian sumber manusia mana? Tiba dah tak mengaku pula dah. Kenapa kau sebut? Tak payahlah sebut department. Siapa? Puan nak. Puan ni yang jaga sumber manusia. Puan apa nama? Puan Zaitun juga. Apa ramai Zaitun dalam ni? Memang kau tak ada nak ke semua Zaitun semua sini? Oh taklah. Banyak Zaitun. Okey. Tak. Contoh sebagai manusia pembantu takbir yang bekerja dengan Puan Zaitun. Man. Seronok. Kejap lagi aku tanya belakang, Zaitun juga. Senang. Kau dah pakat? Cakap je nama Zaitun. Contoh kan. Okey. Contoh yang jaga. Siapa yang kerja dengan Puan Zaitun juga? Ni Zaitun 2. Bukan, okey. Contoh lah kan, pembantu takbir, dia tengok senarai, dia tengok ni senarai orang yang calon-calon yang minta kan, dia kena tapis, betul tak? Kena tapis senarai calon yang minta jawatan ni. Oh, dia ni kelulusan, dia ni cukup, okey, ni okey, cukup, okey, fine. Dia cakap, yang ni, dia mata dia tiba masa dia tengah bercakap ni, dia berbual dengan orang. Oh, ya ke? Oh, okey, dia terlepas, dia termasukkan dekat tak layak tu. Contoh tau, bukan sengaja, dia tak sengaja pun. Dia berbual. Jadi itu betul tak salah satu tanda. Dia layak tapi dia dah pergi kat tempat tak layak. So betul tak rezeki tak ada? Betul. Ataupun tengah pegang tak lepas pula pergi buah almari. Kita tak dapat dia lah tu. Contoh. Terlepas malas nak pergi ambil. Lantaklah kita tak dapat lagi. Banyak lagi nak tengok ni. Itu pun tandanya rezeki tak ada. Kan? Jadi kita kena faham. Semuanya Allah izinkan. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali. Syukur mesti dibuktikan dengan tindak tanduk dan perbuatan. Makna perangai kita mestilah melambangkan kita syukur. Apa dia? Perangai taat pada perintah Allah. Syukur tapi tak semayang. Syukur tapi kedekut tak sedekah. Syukur tapi perintah Allah tak buat. Yang Allah larang tu juga dia buat. Itu juga tanda tak syukur sebenarnya. Itu sebab dalam Quran sebut dalam surah Ibrahim ayat 7 tu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kamu syukur aku lipat gandakan. Kalau kamu tak bersyukur, kufur, azabku amatlah pedih. Beza tau kita bersama manusia. Saya kata okey, Kak Zaitun tolong saya bagi. Kak Zaitun tak tolong saya tak bagi. Itu manusia. Tapi Allah, kau tolong aku lipat gandakan lagi. Tapi kalau kau tak buat, kalau tak ikut, maka azab pula Allah Taala bagi sebab tindak tanduk tadi. Perangai dia tak semayang, perangai dia tak buat ni, dia buat keburukan, maka azab pula dapat. Dan yang keempat,
adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu juga adalah merupakan tanda syukur, kata Imam Al-Ghazali. Dia dapat kerja, dia bukan tak buat kerja, tapi dia cari jalan untuk mengular. Rakyat surau pada bulan puasa dah ada departmen tidur masing-masing sebelah mana. Cermin dah ready dah, muka bergaris ni. Punya sedap tidur tengah hari tu, bergaris muka. Ya Allahu Akbar. Saya dah cek dah, dekat pejabat ni tak ada. Pejabat daerah tanah SPU tak ada, tempat lain. Dia dah ada pot, dia bawa bantal, siap. Dah ada dah, diwakafkan ni. Compact powder. Supaya tonyoh muka elok keluar. Macam tu lah. Bukanlah aku masuk tempat semayang perempuan ni. Tapi boleh jangka lah. Dan cara gelak tu makna selaras lah, selaras. Kan? Orang lelaki dah buat macam mana? Kalau dia tidur pun kat meja, dia mungkin lah macam tu kan. Dekat surau adalah seorang dua. Tapi dia ada geng-geng tu. Ada geng-geng. Jadi, makna kata memelihara nikmat ni supaya jangan buat sesuatu perkara yang menyebabkan kita hilang kerja kita. Kita tak jaga, akhirnya dapat dihidup oleh pihak atasan, kita dibuang kerja. So, kita tidak memelihara nikmat. Macam mana rosaknya nikmat tu bila dibuang kerja. So, itu sebab penting kita kena faham dalam bab keberkatan ni. Dalam bab keberkatan ni, kita kena syukur banyak-banyak. Kita kata, as-sabru minal iman. Sabar sebahagian daripada iman. So, kena sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan waktu kita kerja. Kita cakap tadi kan, betul tak saya cakap? Aku dapat kerja ni dah tak payah fikir apa dah, dapat kerja-kerja, betul tak? Tapi bila dah kerja, macam kau fikir, kenapa aku tak naik pangkat? Kenapa anugerah khidmat cemerlang syek-syek dia? Macam dia seorang je kerja. Wah, iya dah sedap betul. Disebabkan kau cakap macam tu lah kau tak dapat. Anugerah khidmat cemerlang ni bukan apa sangat, betul tak kan? Anugerah khidmat cemerlang ni yang pertama dapat apa? Tak, sebutlah sijil dulu, jangan nampak sangat nak duit tu. Pertama sijil. Cepat duit, nampak sijil. Sijil tu yang mustahak, bukti dapat sijil. Cepat yang jawab. Ada seorang tu saya sebut 1000 seorang tu pula kan. Sijil penghargaan, bukti kita dapat anugerah khidmat cemerlang. Saya dapat dalam perkhidmatan saya berasa dapat 2 kali. Kan? Yang kedua, dapat duit RM1,000. Bukan banyak pun 1,000. Bahagian tu yang Puan Zaitun jaga. HR. Dia dah tengok dah senarai ni, sulit dan rahsia. Dia dah tengok dulu siapa senarai penerima. Keingat aku tak tahu. Tengok senarai, patah telefon. Hello. Kau nak belanja aku apa? Dia dah telefon lah kawan dia. Tahniahlah. Tahniah apa? Tak faham lah. Tahniahlah, kau dapat APC tahun ni. Ya, mana je kau? Iya, aku dah tengok sendiri. Tapi ingat tau, jangan cerita dengan orang. Ini sulit dan rahsia. Amboi. Pandai pula dia menyebarkan cerita sulit dan rahsia tu. Contohlah kan. Jadi, sebenar-benarnya, bila dah tahu tu, heboh ni, satu pejabat pun dah tahu dah. Tahniahlah. Yang best tu, bila nak belanja. Akhirnya belanja tu yang muka naik atas pentas terima tu muka tak elok. Semua modal dah banyak keluar. Belanja makan bukan sikit-sikit sekarang ni. Muka tak elok. Kalau tak tolak pun ada 200 lagi balance. Kan? Macam tu lah. Jadi sebenarnya tu sebab saya kata dalam hal ni sebenarnya yang paling penting sekali pelihara kerja kita. Itu dapat, tak dapat, itu bonus. Kadang-kadang kita kena ingat 10 perkara yang kita nak, Allah mungkin tak bagi semua. Tapi kalau Allah boleh bagi 7, kenapa kita nak besarkan 3 yang kita tak dapat? Ya. Allah mungkin tak bagi kita anugerah khidmat cemerlang. Tapi Allah bagi suami yang penyayang. Daripada dapat suamiku seorang pendosa. Betul tak kan? Kasihku bukan bidaan. Lebih kurang lah kan. Apa? Dendam seorang isteri je lah. Betul tajuk tu? Betul. Saya tahu tajuk aja. Saya tak tengok. Jangan main-main tau. Hari tu ada orang tegur saya kat Sesi Minyak. Pelakon kan? Dia kata. Saya kata bukan. Ya, pakai mask pun kita kenal lah. Saya buka mask. Okey, saya siapa?
Aaron Aziz kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan, salah orang ni saya kata. Saya puas tengok belah sini ke, belah sini ke, belah sini ke, tak tahulah kan. Kalau tak adalah gurau yang melampau betul. Saya berlakon pun alah, jadi hang cangkul aja watak. Saya punya skrip tu tak sampai 3 line. Pergi sampai ke Janda Baik tu. Cerita apa? Kampung Latah kena kuarantin. Saya tengok pun tidak cerita tu. Orang semua tengok, oh dah keluar dah Kampung Latah kena kuarantin. Saya pergi sana, bayangkan berseman pergi Janda Baik, naik atas tu. Okey, watak tu, naik motor tu, selisih dengan Awi. Oh, treng-treng, Awi buat tunjuk macam tu, saya pun. Baru pun jalan. Lepas tu bagi nasihat sikit. Okey, angle sini pula Ustaz, sikit lagi. Treng-treng, mak. Okey Ustaz, terima kasih. Dah, tu je. Balik seman balik. Itulah kan. Jadi, saya dapat jugalah watak ditawarkan oleh Samsul Yusof dalam Munafik 2 gitu. Tapi saya tolak sebab watak tak sesuai. Tengok Munafik 2, tengok. Saya dapat watak hantu celah buluh tu. yang kacau Ustaz Adam tu kan. Saya kata tak sesuai watak ni. Ada, macam tu. Tak adalah, mana ada, mandai je. Tapi bagus, Samsul Yusof ni dia bagus. Tengok dari segi Samsul Yusof, mana nak buat skrip tu, dia pergi jumpa dengan Ustaz di Madinah, di Mekah. Dia minta semakkan skrip dia okey ke tak okey. Kemudian dia tanya pandangan saya juga. Saya adalah bagi tahu dari segi macam bila kita jadi ustaz apa semua, makhraj sebutan kita kena betul. Sebab kita buat watak ustaz. Kemudian saya bagi tahulah beberapa bagus, dia minta idea. Saya bagi. Sebenarnya program yang saya dengan Samsul Gaurau, ingat tak? 2 Syamsul dengan Samsul Gaurau. Sepatutnya 3 Syamsul dengan Samsul Yusof, tapi Samsul Yusof tarik diri last minute sebab dia nak siapkan Munafik 2. Jadi itulah dia. Jadi cerita pasal tu sebenarnya macam saya kata tadi, saya hanya tahu tajuk drama je. Kan? Saya kadang tengok apa tajuk drama sekarang, kadang tengah-tengah duduk kan tengok, oh ni cerita dia. Kadang kesian tengok kan. Tengok drama, tak contohlah orang Islam kita kesian tengok. Sebab dulu drama bersambung ni, drama Cina. Drama Cina, saya ingat lagi. Petang-petang pukul 6 sampai 7 tak? Pukul 6 sampai 7, drama pukul 6, saya ingat. Cina pun tak nak pasang ke 7 sebab dia kesian. Orang Melayu Islam Maghrib. Tiba-tiba drama Melayu time Maghrib pun on. Macam mana tu? Tu saya kata tu kadang kena betulkan. Drama-drama pukul 7 ni kena jagalah. Kan? Jadi semayang pun tak khusyuk lah. Kan? Allahu Akbar. Dah habis belum iklan tu dalam hati. Kan? Itu semualah tu. Kan? Jaga. Okey, balik semula pada kejayaan kita sebagai barakah dalam kejayaan kita. Jadi makna kata kita dah tahu 4 pencirian tu. Jadi apa yang kena ada? Yang kena ada pertama, kita kena jujur dalam tugas kita. Jujur, jangan membohong, jangan menipu. Kan? Dalam mileage ramai yang menipu kadang. Kan? Kecuali sinilah, tempat lain. Saya dah cakap sini tak ada. Alhamdulillah, tempat lain. Menipu mileage. Pergi tempat khusus sama, 4-5 orang sama-sama pergi khusus. Tapi kenapa yang seorang tu terlebih mileage? Lepas tu kita marah bahagian kewangan. Mana bahagian kewangan? Bahagian kau semua memang kau jaga ke? HR pun dia, kewangan pun dia, betul ke? Betul, memang, dua-dua. Dan bahagian kewangan kan, kadang-kadang ada query kan, ada orang ping ke apa, query ataupun audit dalam tegur. Sebenarnya saya nak beritahu semua, jangan buat musuh dengan audit dalam. Saya beritahu, mana audit dalam? Ada audit dalam? Tak ada, tak datang. Dengan audit ni sebenarnya buat kawan, sebab dia akan betulkan. Saya sekejap saya panggil, setiap hari saya akan panggil jawatan audit dalam datang ke pejabat saya. Saya suruh tengok, yang ni okey tak, prosedur ni macam ni okey tak, kalau kita buat macam ni boleh tak, kita tanya betul-betul. So dia bertanggungjawab, dia adalah lindungi kita, bantu kita supaya kita tak terdedah dengan masalah-masalah integriti. Audit luar datang memang tak ada ampun lagi dah. Memang habis dia keluarkan. Semua major NCR. Yang ni kena ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Habis point kita. Contoh kan. Tidak layak untuk disijilkan. Jangan main-main. Itu sebabnya kalau kita tengok balik kan, bahagian kewangan dia buat query sebab ada yang malah macam duit mak bapak dia nak query, tanya-tanya macam-macam. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya. Tu kena faham. Kalau duit mak ayah dia mungkin tak kisah. Ambil lah. Tapi ni bukan duit mak ayah dia. Duit ni amanah yang dia kena jaga. So dia tanya, jawabnya lah dengan jujur. Cakap, minta maaf. Saya bukannya claim mileage ni saja-saja saya claim tinggi. Saya memang tak tahu jalan. Dekat roundabout tu je saya pusing 3 kali. Salah masuk simpang belum cerita lagi. Map ni membohong. Kuang hajar punya map. You have arrived. Ni tanah kosong mas apa ni? Tanah siapa ni? Orang perempuan memang lemah sikit bab maps ni.
Orang lelaki janganlah bagi dia jaga map. Memang kau bergaduh dalam kereta tu, tak usah lah. Dia nengok TikTok boleh, dia nengok Instagram boleh, tapi jangan bagi dia jaga map. Biarlah orang lelaki bawa kereta, orang lelaki tengok map, tak apa. Orang perempuan tengok map tak apa, depan pergi. Belum. Abang situ, bang simpang dia. Itu semua yang cik pasal tu, kenapalah. Dia punya deria dia nak mengagak meter tu dengan simpang tu memang out lah, tak usah lah. Kalau kau percaya dengan perempuan, something wrong lah, tak usah lah. Kan? Orang lelaki, contohnya kita kan, tiba-tiba kena meeting dekat Ipoh. Kita dah terbayang dah 2-3 jalan kita boleh ikut daripada sini. Jalan sini boleh? Jalan ni okey. Ni? Jalan tu tengah buat tu. Oh ya ke? Kau ikut jalan ni, kau potong sini. Oh ya ke? Oh, okey. Terima kasih lah beritahu tu. Orang perempuan, kalau dia dah tahu jalan tu, jangan kau tukar jalan lain. Itulah jalan dia akan ikut. Lepas tu, jalan tu tutup. Bodoh jalan ni. Kenapa jalan ni tutup? Macam tu. Ya Allah. Dia marah, dia bodohkan jalan tu, bayangkan. Kan? Itu kadang-kadang lah masalah. Tapi bukan orang sini lah, tempat lain lah kan, tempat lain. Jadi, jujur. Tak tahu kata tak tahu. Itu paling baik sekali. Dan mana yang kita rasa kita kurang pasti, tanya. Bagi mengelakkan kita buat kesilapan. Pertama. Yang kedua, amanah kena jaga. Jaga amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la adalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Janji kita nak jadi penyoawan yang baik. Kita memegang amanah bangsa. Kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun, jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan. Betul tak lagu tu? Kita lah benteng Malaysia, bukan Sembilan Prai tau. Benteng Malaysia. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Maksudnya apa tu? Apa aturan kita nak kena ikut? Kan? Jadi makna kata, kita dalam bekerja ni, kita dah berjanji. Masa sign contract of service, contract for service, itu janji kena buat. Ikrar amanah. Driver saya beberapa kali kena tukar. Pemandu saya beberapa kali kena tukar. Sebab etika kerja. Kan? Dia pula lagi ngantuk pada aku, faham? Sudahnya aku bawa dia tidur. Apa hal? Contohlah kan. Jadi dia kena cari jalan macam mana cara dia nak bagi dia fresh ke apa kan. Saya ni memang ngantuk, nampak segar ni, naik kereta tidur. Nak buat macam mana kan? Ya. Kadang itulah kan, kita kena faham bab kerja. Saya ada seorang saya buang pekerja tu sebab disiplin tak jaga, datang lambat dan sebagainya. Jadi kita tak boleh lah terima kan, tak boleh tolerate benda-benda macam tu kan. Dan begitu juga kita tengok dalam bab amanah ni sebenarnya satu perkara yang sangat serius. Dia akan membabitkan nama baik kita dan nama baik organisasi. Itu yang kita tak nak. Kadang-kadang kita tengok orang yang kena tangkap ni kan, bukan sikit-sikit yang ditipu. Kadang kita tengok yang ditipu tu pun, kenapa kau tipu benda tu? Contohlah kan, dia tak fikir ke orang boleh tahu benda tu. Kadang kita cakap kan, sebab sebenarnya bila orang dah nak langgar amanah ni, dia automatik dia kelabu biji mata dia. Dia buat benda-benda yang tak terfikir dah. Sanggup terima duit. Dia tengah susah, terdesak. Itu sebab jangan kita cakap bila nampak ada orang tu, seorang pegawai kerajaan telah ditahan kerana menerima wang suapan sebanyak RM500,000. Kerana ni. Jawatannya apa? Pegawai. Contoh pegawai takbir. Contohlah kan. Jadi kat sini saya nak tahu ni, pegawai takbir ke pegawai takbir? Tadbir kan? TAD kan? Ni takbir. Pegawai ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tulisan apa? Ada tu. Kan? Saya baca takbir tadi. Tak, sebab kita tengok, kita akan cak apa automatik ayat kita. Nampak orang kena tangkap dalam berita ke orang kan? Itulah dia tak bersyukur dengan apa yang ada, ayat dia. Kufur nikmat. Baru dengan macam masam surbat itu, itulah dia tak bersyukur, akan kena. Nampak? Cara cakap tu seolah-olah kita lagi baik pada orang tu. Jadi apa yang sepatutnya kita buat? Sebab bila kita cakap, kalau kita rasa kita lagi baik, jangan risau. Tak lama tu ada hujan kat kita. Sama macam apa kita sebut. Itu satu doa sebenarnya. Itu sebabnya bila nampak macam tu, kita terus cakap, Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ni. Kita tak tahu tiba-tiba ada orang datang, jumpa. Okay, Kak,
Ni minta tolong, tak tolong sangat. Zap, satu beg tu penuh duit. Dalam tu tak kurang 100,000. Belum tentu lagi pertimbangan kita lebih baik pada orang kena tangkap tadi. Tu buat minta jauhkan. Tu sebab bila nampak orang lelaki kahwin lebih daripada satu, gatal nak mati, mampulah kau, jangan macam tu. Faham? Sebab kita cakap, kalau aku tidaklah ni semua gila ni. Apa hal pula? Laki aku tak macam tu. Jangan. Ujian belum sampai kat suami kita. Jadi apa? Ya Allah, jauhkanlah ujian buat aku, ya Allah. Terus angkat tangan. Ya Allah, jauhkanlah aku ujian pada ujian-ujian seperti ni, ya Allah. Kalau ya pun jangan lebih dua. Macam tu contoh. Kan? Boleh tak doa macam tu? Kalau boleh jangan lebih dua. Kalau ya pun, kan? Boleh tak macam tu? Boleh tak macam tu? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Saya cuba tadi nak confirm kan. Orang perempuan ni sebenarnya orang perempuan senang tau sebenarnya kalau boleh redha benda ni. Betul tak kan? Orang lelaki tak berani nampak. Dia cakap, Ustaz ubat kuat dah lama ada dah Ustaz, tapi ubat berani belum ada lagi. Dah ada ubat berani tu, dah ada depan mata dah, tak berani minum. Kan? Sebenarnya yang seorang pun tak mampu berlaku adil, macam mana kita nak habis benda satu. Betul tak? Oh, tu kuat kau jawab Aku saja test tadi tu. Oh, tadi cecena dia kan. Tapi betul lah. Tak betul lah. Makna kata kita nampak tu, jangan mulut kita cepat hukum orang. Tapi terus reflect pada diri aku. Ya Allah, aku tak nak macam ni. Ya Allah, jangan bagi aku ujian macam ni. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku ni tak kuat ya Allah. Macam tu doa. Tapi kalau dah ada, belajar redha. Kalau dah terjadi, nak buat macam mana? Kena redha lah, betul tak? Dan orang lain tolong jangan jadi penasihat yang memusnahkan. Kalau aku jadi kau lah, dah lama aku minta cerai dah. Kau ni baik sangat, bodoh. Dia kata jangan macam tu. Gemar jadi penasihat tak bertauliah ni kan. Cuba bagi nasihat, kau sabar banyak tau. Kalau aku pun aku tak kuat macam kau. Macam tu. Kau sabar Oh, macam tu. Faham tak? Faham ke tak? Nampak? At least kan? Orang azam ceramah. Jangan dia hantar surat ke adik, pastikan jangan panggil ceramah ni, menghasut. Tapi itulah, mana kalau kita cerita daripada aspek itu dari segi amanah. Okay. Seterusnya apa? Ukhuwah. Dalam bekerja tolong jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Kebanyakan organisasi, saya cerita tu terang, kementerian-kementerian, jabatan-jabatan yang jatuh, ditangkap, yang diambil tindakan oleh SPRM, bukan berpunca pada orang luar, berpunca pada orang dalam sendiri. Sebab saya kata tadi, kalau ruam tu boleh settle cepat. Jangan sampai terhidu oleh orang luar. Dan orang ni pula shop sikit-sikit masuk dalam Facebook. Lepas tu buatlah surat layang sebab dengki. Dan akhirnya bukan orang yang kita kata je kena. Semua department kena. Orang ni kena. Semua ada kertas siasatan yang berbeza-beza. Kita takkan boleh tidur malam dah disebabkan itu. Jadi orang kata makan tak habis lah orang kata. Jadi rupanya habis cerita. Contoh ada seorang penguatkuasa, pembantu penguatkuasa, dituduh terima rasuah pada jam 8.10 pagi. 8.10 minit pagi. Di pejabat pada ketika ni. Okey. Kita pun cek punch card dia. Punch card dia 8.00. Oh, ngam, dia datang hari tu. Tapi bila cek dia kata tak, saya tak pernah pun jumpa orang tu tuan. Saya tak ada pun jumpa orang tu. Lepas tu cek dia punya diary. Sebab penguatkuasa dia ada buku diary dia. Diary tidakkan dia buat kerja-kerja dia pagi, dia pergi mana. Rupanya hari tu dia masuk tengah hari. Pagi tu dia pergi hantar anak dengan isteri dia pergi check up dekat klinik. Jadi dia masuk tengah hari. Jadi bila masuk tengah hari, akhirnya kita pun tunjuk slip yang dia jumpa doktor tu, bukti dia bla bla bla, dia boleh dibebaskan. Tetapi dia diambil tindakan tertib sebab tipu punch card. Nampak tak? Tu saya kata tadi, tetap tak elok. Tu sebab kita nampak benda tu kecil-kecil kan. Kecil nampak tapi nampak tak? Tipu kehadiran. Bayar dah pucat dah tadi orang tuduh terima duit ni. Nak membuktikan tu pening kepala. Rupanya sebenarnya boleh bukti kalau kat punch card ada rekod dia masuk lambat. Senang aja tu. Tapi sebabkan dia menipu, akhirnya dia kena juga tindakan tata tertib. Bila dah tata tertib, nak naik pangkat memang susah.
Nampak Nur Rahmat cemerlang, lupakan. Nampak tak? Pertimbangan-pertimbangan ni akan mencacatkan. Jangan marah bos kita. Jangan marah DO, jangan marah ADO bila kau tak dapat naik pangkat. Ataupun kau tak dapat Nur Rahmat cemerlang. Kita orang bermesyuarat dekat dalam meja bulat ni. Secara sulit. Bos pun tanya, DO tanya, macam mana ketua departmen ni, macam mana ni? So lah, saya cadang dia ni. Orang ni lah cadang. Walaupun di departmen lain, dia boleh bagi pandangan. Jangan bagi dia lah, sebab saya pernah nampak dia ni begini. Akhirnya perbincangan secara berkumpulan, berjemaah, akhirnya buat keputusan, tak layak orang ni, tak layak orang ni, ambil orang ni. Jadi jangan salahkan DO. Keputusan secara kolektif. Dan akhirnya keputusan dibuat sebenarnya dengan izin Allah. Kalau ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada, itu saja. Okey. Seterusnya apa yang kena ada? Bila hubungan baik antara satu dengan lain kita ada tadi, ukhuwah tu tadi, maka semua akan sibuk jaga departmen-departmen. Tak nak departmen dia ni jatuh, tak nak departmen dia ni kena. Kita sama-sama memperbaiki. Seterusnya, hikmah. Percaya ada hikmah dengan apa yang berlaku dekat jabatan kerajaan ni. Kita buat kerja, kita kena marah. Tak apalah, adalah benda Allah nak bagi kat aku ni. Jangan cepat marah, jangan mengajuk, sentap, nak berhenti. Bos memang macam tu, dia kalau marah memang marah. Memang dia depan Samsul Debat memang baik semua. Semua orang nampak Samsul Debat. Assalamualaikum Ustaz. Saya sihat ke? Kan, semua baik. Balik rumah, buka tudung, dah kembang. Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Dah nampak dah dia punya perangai dia. Semua dah nampak perangai kan? Itu antara dia. Jadi percaya hikmah. Ada benda. Kita tak dapat naik pangkat. Ada hikmah lain. Percaya ada hikmah lain. Rupanya anak-anak kita semua berjaya. Mana nak? Dapat Nur Rahmat cemerlang. Dapat sekali dalam beberapa tahun. Kan? Sebab departmen ni berapa ramai staf pejabat daerah, lebih kurang berapa? Berapa? 140. 140 je. Staf saya dulu penguatkuasa je dah 80 orang. Departmen saya satu semua, suatu jabatan dalam 1,600 orang. Masa bila nak dapat turn? Kalau ikut turn lah kan. Masa bila? Kebarangkaliannya dah lah tak sampai 6% berapa yang boleh dapat? Yang lain dapat tak dapat 7%, 8%, tak sampai 8% kan? 8% je yang dapat. Bayangkan. So tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi benda lain. Kita yakin adalah benda lain Allah bagi. Kita balik macam saya sekarang ni, orang seronok jadi Samsul Debat, orang banyak sana kemari. Pagi tadi Pondok Mualim, pagi tadi dekat Slim River, petang ni Penang, malam ni Penang, esok pagi Batu Gajah, lepas tu Sarawak pula, pas Sarawak Sabah, pas Sabah balik Malaysia, balik Semenanjung. Contohlah kan. Lepas tu pergi Mekah pula umrah. Oh, bawa orang pergi umrah, ya Allah seronoknya. Lepas tu balik, seronok kan jadi dia. Kau tak duduk tempat aku, kau tak tahu. Nak makan pun kau tak boleh makan tempat yang ramai orang. Jap gambar. Penat aku tu. Pergi cek kedai tak ramai orang. Masalah kedai tak ramai orang tu tak sedap. Nampak tak? Anak saya 3 dialog dia, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak rupanya hantar anak pergi sekolah ni. Kalau orang boleh hantar anak pergi sekolah tu, nikmatilah. Sebab tanyalah orang yang dah anak dah besar-besar, akhirnya dia rindu saat hantar anak pergi sekolah dulu. Dulu masa hantar, kenapa lah kena hantar anak pergi sekolah? Orang perempuan kan, bergaduh dengan anak kan. Sampai sekolah kasut, stokin pun tak ada, semua tinggal kat rumah. Pernah berlaku tak? Kenapa mana bagi stokin kau? La ilaha illallah. Betul tak? Betul kan? Yang mak dia macam lambat je hari-hari, marah je. Nampak dia dah bercerita dah. Betul dah aku cakap. Aku kata dah. Betul. Tak pakai stokin apa semua betul. Dia boleh pakai t-shirt lagi kadang-kadang. Iya, dia boleh salah hari pula. Hari tu bukan hari sukan, dia pakai baju sukan. Contohlah kan. Jadi betul tak? Rindu. Yang kedua, anak saya komplain apa? Tak best. Dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Pasar malam mustahak ke dia? Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Nak apa? Cakap. Pasar malam bolehlah, cuba pasar raya kau buat macam tu. Memang meninggal kau macam main-main. Tahu tak apa. Kan. Orang rumah kata, jom kita shopping dekat KLCC. Kau jangan risau. Memang GPS agaknya KLCC ni dah pindah kot. KLCC dah pindah kot. Tak jumpa dah, tak ada dah dalam map ni kata. Saja type salah kan. JLCC kat Jepun begini. Ya, dan ayat yang ketiga yang paling saya tak boleh tahan dengan anak saya sebut. Macam dah lupa-lupa muka abah macam ni. Bayang tu. Wahab boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok. Maknanya dia nak bagi sindiran. Dia dah lama tak tengok abah dia. Itu buat saya kalau balik daripada ceramah, kalau ceramah dekat area KL kan, balik sampai ke rumah biasa ke 12 lebih sampai. Nasib-nasib kadang-kadang isteri saya tengah lipat kain. Nasib-nasib lah dapat momen macam tu.
Dia tunggu saya, abang. Nasib lah. So kalau kita balik, kalau lewat kan contoh kan, kena petugas bencana alam kan, pada daerah tanah kan petugas bencana alam kan, balik pukul 2-3 pagi. Kita masuk rumah, jangan terus masuk bilik sendiri, masuk tengok bilik anak tu, tengok. Ya Allah, anak aku, ya Allah. Ramai betul anak. Itu sambil balik kerja tu, belum betul-betul lagi. Sambil balik kerja ramai anaknya. Rajin pula dia tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam jadi. Okeylah, nak buat macam mana? Iya, orang perempuan. Kena tahu orang perempuan, tanggungjawab orang perempuan apa dia? Dua je tanggungjawab orang perempuan ni. Melayan suami, melahirkan anak. Itu je. Kemah rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, sebenarnya semua tanggungjawab suami. Sempat tak kau salin tu? Balik kan nak tuntut beritahu. Cuma tinggal lagi orang perempuan banyak bantu suami. Jadi orang lelaki kena syukur, orang perempuan bantu dia. Orang perempuan memang tak bagi orang lelaki lipat kain kan. Sebab format lipatan tak sama. Orang lelaki lipat kejap siap. Bercampur suara dalam dia dengan suara dalam bini dia bercampur semua. Dia bukan kira orang lelaki ni nyanyi siap dah, settle lah, dah lipat dah, dia kan. Agaknya lah, memang betul lah macam tu kan. Betul. Jadi kalau anak ramai tu, okey, masuk bilik, tengok, ya Allah, anak aku dah besar, dah masa bila lah kau besar, ya Allah. Masuk bilik sendiri lah, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar, ya Allah. Penuh kata macam ni lah, tidur lah. Mana pula lah aku nak tidur ni, ya Allah. Kan, aduh, dia tidur lena pula, melantang tidur. Aduh. Contoh. Menangkup, ada yang baring, ada gaya badak sumbu, macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Kita faham kepenatan seorang isteri. Siang dah penat buat kira-kira kan. Sudah dia antara pegawai yang nama sama, Zaitun, antara nama contohlah kan. Balik dah lah banyak kerja, lepas tu kena buat kerja rumah lagi tu, penat betul, menangkut penatnya. Macam itulah antaranya lebih kurang Jadi makna kata dalam hal ini percaya adalah hikmah. Seterusnya apa? Accountability, kebertanggungjawab. Kita buat kerja yang kita buat, jangan salahkan orang. Ni kerja kita kena tanggungjawab. Kenapa tak siap ni? Memang salah saya. Saya rasa saya dah siap ni. Minta maaf tuan. Saya dah buat dah yang terbaik, tapi kalau salah saya minta maaf. Terus je. Jangan nak salah-salahkan orang. Macam cerita bangau bangau. Kan? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Perempuan? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang sangat? Kebau tak makan. Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut sikit besar. Kayu api basah. Makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Besar kayu api basah? Hujan turun besar? Kata pagi kenapa? Ular nak makan. Cik Zul, saya nak ucapkan tahniah kerana staf kita masih ingat lagi lagu tu. Aku saja test, bersungguh dia menjawabnya. Sungguh dia menjawabnya. Ya Allahu Akbar. Kan dia menyalah-nyalahkan, tapi akhirnya bila sampai dekat ular tadi, apa dia kata? Dia je tanggungjawab. Dia kata memang dah makanan aku. So what? Bila kata memang dah makanan aku, orang dah tak ni soalan lah. Kenapa kamu tak siap kerja ni? Dia ambil file saya tuan. Kenapa kau ambil file dia? Dah dia bagi. Ya kau bagi kenapa? Dah dia minta. La ilaha illallah, sumpah. Sampai sudah tak selesai, betul tak? Dan seterusnya, respon. Bila keluar perkeliling, Tuan Zulkifli sign. Mulai beberapa bulan, semua staf dikenaki begini. Tidak boleh begini. Sap, dia sign. Perkeliling tu untuk semua staf. Ayat yang paling best. Korang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Ayat keluar. Apa salah pula? Sedangkan tu untuk semua. Kalau ini dia tulis saja je ni, tak respon, kena positif. Sebab apa juga arahan yang dikeluarkan, semuanya setelah berbincang. Dan seterusnya, mestilah istiqamah. Dalam bekerja, kita kena cepat. Kita tak boleh lambat, kita akan ketinggalan. Kedua, kena hadir. Kita tak boleh tinggalkan. Sebab apa? Kita akan, bila kita tinggalkan tempat kerja kita, ada banyak perkara kita akan tinggalkan. Contoh yang paling best sekali lah. Kalau khusus 3 hari 2 malam, hari ketiga biasanya habis pukul apa? Tengah hari. Ayat yang paling best sekali. Kau balik office balik tak? Dia akan bincang sama ni. Kau balik office balik tak? Kalau tak balik sesama tau. Kau janganlah kita orang tak balik, tiba-tiba kau seorang balik pula. Aduh, tak boleh. Betul kan? Aku tahulah, aku dulu pun macam tu. Kan? Sedangkan kalau jauh, yes. Tapi kalau dekat, kenapa tak balik pejabat?
kena balik pejabat, amanahnya kena balik. Nampak tak? Betul, kena hadir. Kemudian seterusnya apa? Kena ada apa? Kita kena apply. Jangan cakap aku nak berubah. Kena buat. Tunjukkan perubahan tu. Seterusnya apa? Seterusnya mantapkan pengetahuan kita. Mana yang kita tak tahu, mana seminar-seminar datang, hadir. Hari ni banyak mungkin pesanan-pesanan saya, mungkin ada yang melekat. Yang kita, okey, aku tak nak buat dah macam tu. Seterusnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Seterusnya iltizam, buat yang terbaik. Tak kisahlah walau apa pun aku nak buat yang terbaik, sebab ada hikmah Tuhan akan bagi kat aku. Organize, susun atur strategi kerja. Biar pastikan kerja kita ikut deadline yang dah ditetapkan. Jangan tangguh kerja, berdosa tangguhkan kerja. Kenapa berdosa? Amanahnya kena siapkan. Benda simple, kenapa nak tangguhkan? Sudahnya ada kerja penting lain dah sampai, tak sempat buat sebab dah banyak kerja. Kita yang tangguhkan. Soalnya niat kita biarlah baik. Niat kerana Allah, dapat pahala. Dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohnya Tuan Penghulu kita, Tuan Sazali dengan Tuan Sayuti kita. Kami bertiga buat satu NGO. Kami nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Sabang Perai Utara. Anak yatim pun tak tolong, memang ibu tunggal saja. Kami fokus. Kami namakan persatuan kami PLP, Persatuan Lelaki Prihatin. Benda baik tak? Benda baik bantu ibu tunggal. Kan? Caranya tu betul, bagi ramai-ramai, pergi hantar ramai. Dan niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada salah seorang daripada ahli yang ikut, dapat selfie jadilah hari ni. So dia mungkin dapat pahala tapi tak sebanyak pahala ibadah. Sebab dia ada niat lain selain pada Allah. Ataupun tiba-tiba dalam hantar-hantar bantuan tu, tiba-tiba Tuan Sazali kita kata, Cik Sayuti, Samsul Rebat, untuk rumah yang last ni you all tak payah pergi, saya cover. Apa hal Tuan Sayuti dia tak bagi kita pergi? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Ibu tunggal terakhir tu muka dia ala-ala Maya Karin Cut Tari dengan Luna Maya. Patut dia tak bagi kita pergi. Contoh kan? Tak ada dah. Jadi benda tu bawa fitnah. So tak boleh. Ataupun contoh Robin Hood. Robin Hood, dia buat benda baik, tolong orang susah. Katalah dia masuk Islam. Katalah dia niat kerana Allah. Bagus. Tapi kaedah dia mencuri pada orang kaya, Allah tak izinkan. So macam tu juga dengan kerja kita. Niat kita kena baik, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Dan yang terakhir sekali, saya nak share pada semua tentang 7 tanda rezeki kita diberkati. Bila kita bekerja, nak tahu berkat ke tak? Nombor 1 adalah apabila rezeki yang kita dapat, kita rasa cukup. Maka itu tanda rezeki berkat. Ingat tak saya kata tadi? Korang tak akan kaya bila kerja kerajaan. Sebenarnya Nabi pernah sebut. Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 2 lembah emas kot, minta lagi lembah ketiga. Tak percaya, saya dah jumpa ramai orang kaya. Saya rasa Tuan Sayuti ke Tuan Sazali pun dah jumpa ramai orang kaya kat luar, dekat Penang ni jumpa. Cara orang kaya berbual tak sama dengan kita berbual. Hoi, rotek aku mati pula. Berapa? Oh, tak lagi dah dalam 5-6 ribu. Saya relax ada. 5-6 ribu rotek ni. Menung tak menung? Kalau kita pergi servis kereta macam mana? Dia orang servis kereta zap, masuk 2,000 dah tentu. 2,000 dah tentu. Kita hantar Grand Liviva 660. Berapa dek? 300.5. Kau kira balik. Suruh kira balik 300.5 tu. Dengan tahap tu kita sibuk nak jadi kaya. Buat apa? Nampak tak? Sebab kadang-kadang kan, anak-anak Adam, ada orang tu gaul kepala. Kenapa bang? Aduh, dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau ni? Cakap. Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Saya jumpa orang kompleks PKNS. Saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. Ya. Masa tu PKPB. Ustaz kau nak beli rumah Ustaz. Inilah time dia Ustaz. Tengah murah Ustaz. Ya ke? Berapa murah tu? Dalam 1.2, 1.3. Kau hilang akal ke cakap dengan aku macam ni? 1.2 juta tu murah kat dia. Sebab dia dah biasa jual 1.8, 2 juta lebih. Mungkin. Ada satu hamba Allah ni, Datuk Seri. Datuk, agaknya mahal rumah Datuk Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, kita salah jawab juga. Tak, dia bukan belagak. Tapi memang tu bahasa dia. Ada seorang Datuk lagi kasar tu. Datuk tu panggil saya camah kat rumah dia kan. Lepas tu dia bagi saya rasa ada satu kopok tu. Sedap tak Ustaz kopok ni? Sedap tu lah. Orang rumah saya pun cakap sedap. Itu yang kita orang beli kilang tu. Apa pula kau beli kilang tu?
Kopok tu sedap langsung dia beli kilang tu. Apa pasal? Kalau sedap kau beli banyak-banyak, bagi kita semua rasa kan? Dia beli kilang tu. Ya Allah, tak boleh fikirlah aku kenapa lah kau jadi macam ni. Sebab itu bahasa mereka. Tu sebab saya kata tadi, anak-anak Adam bagi 2 lembah emas. Kita cakap cukup. Contohlah tiba-tiba Tuan Zulkifli Rashid kita, dia umumkan. Dengan ini saya mengumumkan, contoh kau jangan tuntut tau, dicontoh. Sebab saya gembira Samsul Debat datang hari ini, maka saya umumkan kepada semua yang hadir saja. Semua yang hadir saja, tolong tinggalkan nombor akaun masing-masing, insya-Allah. Sebelum pukul 5 petang ni kita akan bank in RM500,000 seorang. Contoh. Kau bayangkan orang luar tu, kenapa kita tak masuk weh? Mungkin. Malahan silap-silap. Besok siapa nama puan? Puan Salmiah besok. Minta maaf, saya nak berhenti tuan. Berhenti terus, dapat RM500,000. Nak berhenti dah, tak nak kerja dah. Banyak lagi cita-cita saya nak kejar ni. Contohlah kan. Jadi makna kata, sebab pada kita RM500,000 tu besar. Tapi lalah bila sampai kat tangan kita, belum tentu lagi. Berapa ramai orang jawab, nak sangat, kenapa susahkan rakyat, bagi cepat RM10,000. Itu duit kami, kau duit kau. Marah. Masuk ke BSP tu kan, dah dapat senyap, tiba duit dah habis. Banyak ke RM10,000 cakap? Tak banyak pun. Tapi pada orang yang susah, ustaz tak faham. Mayat dia kan. Tapi nak beritahu, bila dah dapat lain. Ada orang tu, aku besok pencet, kau tak payah fikir apa-apa lah, relax, sempoi. Aku dah ada duit KBSP aku, RM500,000, aku relax dengan bini aku, tak ada fikir apa, relax, pergi umrah, pergi jalan-jalan. Tak sampai 2 minggu, pegang senapang depan bank. Kau cakap itu kau nak relax? Apa cakap kau kerja? Tak, saya bukan hina kerja pegawai samatan. Tak, maksudnya dia yang cakap dia nak relax. Sebab tak cukup. Betul tak? Tak cukup. Sebab belajar bersyukur. Tu saya kata tadi. Tapi Nabi bagi tahu, walaupun Nabi sebut tak pernah cukup, tapi Nabi ajar apa? Nabi bagi tahu manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tu dia. Kita syukur, insya-Allah kaya raya. Mak ayah kita dulu susah tapi dia cukup. Happy? Tak ada apa? Rupanya bila dah tua baru dia menikmati hasil je. Anak dia baik-baik, anak-anak dia bagi belanja bulan-bulan, anak-anak dia kejap-kejap balik, mak cakap je mak nak apa, mak cakap je mak nak apa. Tak adalah, mak tengok jiran sebelah rumah tu, dia tak ada dah pakai ceret menjerit macam kita. Ceret menjerit tu. Air dah masak, dia pula pakak macam terbakar je dapur. Jadi mak nak apa? Mak nak yang mesin air tu tekan-tekan tu panas, tekan-tekan tu sejuk. Tahu kan? Tahu dah? Janganlah sebut jenama dia. Dia tak taja camah kita hari ni. Sebutlah mesin air. Gemar nyebut jenama lah. Dia tak taja camah kita. Kalau beritahu kat dia orang, kalau nak sebut nama dia, tolong taja. Bayar kos camah hari ni. Contohlah kan? Contohlah. Jadi makna kata, yang keduanya adalah, yang pertamanya kita rezeki kita rasa cukup. Tu pertama. Kita rasa cukup. Alhamdulillah. Bagi duit belanja, alhamdulillah. Pernah tak orang perempuan kadang bayar bil, berlebih lagi. Apa yang tak bayar lagi? Cek-cek semua dah bayar. Berlebih lagi. Pernah tak macam tu? Dia bertukar wallet dengan suami dia. Suami pula tak cukup mana pergi duit aku. Contoh. Itu takkan berlaku lah, melampau sangat tu kan. Pertama, duit dia rasa cukup. Kedua, adalah apabila suasana di dalam keluarga terasa tenang. Dia rasa stabil, rasa bahagia, kurang masalah. Itu pun tanda rezeki diberkati. Bahagia. Tu buat saya kata, tak dapat Nur Rahmat Cemerlang nampak suami romantik. Suami balik, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi lagu tu. Bahagia dia. Suami romantik balik, sayang abang macam mana hari ni, sihat? Nak sikit lah. Macam ni abang bisian bahagia tak? Macam tu lah. Ataupun suami balik, yang ni ambil ni, voucher pergi spa Muslimah minggu ni, hari Sabtu pergi. Apa nak booking dah. Nanti boleh massage, spa, lepas tu pedicure, manicure, cuci rambut semua. Abang, anak-anak abang jaga. Tak susahkan abang ke? Allah, susah apanya? Abang booking je. Seronok tak? Ya Allah, susahkan abang. Susah apanya abang booking je, kau bayarlah sendiri. Orang ajak. Contohlah.
Tak adalah abang dah bayar dah, bahagia tak? Bahagia. Ataupun suami balik, yang dah cukup. Dah tun, tak payah tun. Zaitun tengah basuh pinggan dengan name tag pakai lagi. Semua bila dah tun, dah pergi masuk dalam, biar abang sambung basuh. Tak kisahlah Zaitun 1, Zaitun 2, tak kisahlah. Dia yang tolong basuh. Seronok tak suami tolong basuh pinggan? Seronok, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari. Nampak? Bahagia. Kemudian yang ketiga apa dia? Suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Kita senang dengan orang senang dengan kita. Kemudian yang keempat adalah kita mudah beribadah kepada Allah. Yang kelima adalah apabila rumah kita sentiasa diziarahi. Rumah kita sentiasa diziarahi. Ini tidak termasuk yang tin Shopee. Tak termasuk tau. Tu kau yang order, kau jangan cerita. Rumah kita berkat bawah hari orang datang, itu kau order barang lain. Kemudian yang keenam, anak-anak kita cemerlang dalam apa juga yang diusahakannya. Anak kita ambil 10 subjek tapi dapat 15A, berlebih pula A daripada subjek tu. Ya Allah, anak kita bang salah print, tak kisahlah, yang penting macam ni. Cemerlang anak kita dalam pelajaran. Anak kita mungkin tak bagus akademik, tapi dia bagus kemahiran. Contoh, alhamdulillah, anak kita berjaya. Dan begitu juga yang terakhir sekali adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu sebabnya yang perlu kita kejar. Jadi ingat, kita nak berkat ni senangnya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya memberi itu lebih baik menerima. Tolong orang mana yang kita boleh tolong. Bantu. Yang kedua, banyakkan melihat yang bawah daripada melihat yang di atas. Dengan melihat yang di bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, hidup kita ni antara B dan D, birth and death. B dan D, birth and death. Antara B dan D, tengah-tengah apa? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana yang kita nak jalankan. Hidup sederhana cukup. Tak payah nak tunjuk-tunjuk bermewah-mewah dengan orang. Tak perlu. Samsul Debat pun kebanyakan masa saya naik Azia. Hari ni sebab bawa barang banyak dan banyak-banyak tempat pergi, barulah saya naik kereta besar sikit. Tidak, saya memang naik Azia. Saya tak kisah. Bukan sebab saya nak itu sajalah tu. Tak, memang saya suka naik Azia. Itu my favourite car. Nah, tapi kalau kau bawa family, janganlah kau bawa Azia. Gila-gila ambil oksigen anak tu. Along pula. Gila-gila ambil oksigen. Teruk sangat tu. Kufur nikmat namanya. Saya pernah naik Azia, ceramah untuk Telekom TM dekat Pahang. Kat hotel butik tu sampai kereta kotor. Weh, kau pergi basuh kereta ni, nanti kau ambil aku balik. Okey bos. Saya pun turun, dia pun jalan. Yang menyambut saya pegawai TM tu, steady Ustaz, jauh-jauh datang naik Grab. Weh, kata aku tu, kata. Dia boleh kata Grab tu. Tapi saya syukur. Saya reda. Tak ada masalah pun, okey je. Kau tak tengok Azia aku punya lawa, siap reverse camera tau. Leather seat. Main. Syukur dengan apa yang kita ada. Jadi, saya rasa itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua.